kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Maha Pemurah dan masih lagi memberikan nikmat, terus memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang menolong orang-orang yang memohon pertolongan dan Maha Pelindung orang-orang yang mohon perlindungan, dan Tuhan memberi keamanan di sekalian orang-orang yang menakutkan. Ya Allah, andainya telah Engkau takdirkan izin-Mu pada azali bahawa kami, ya Allah, menempah kecelakaan, sedikit rezeki, terusir dan diharamkan akan dakui Allah, maka mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nasta'inuh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaAllah sempena malam nisfu Sya'ban, seperti lazimnya masyarakat Nusantara kita khususan akan mengadakan pembacaan surah Yasin, dibaca sebanyak 3 kali. Ini bukan sunnah Nabi, merupakan satu fatwa daripada Syekh Ahmad Ali Al-Buni, pengarang kitab Khazinatul Asrar. Dalam kitab tu dia syorkan supaya kita baca Yasin 3 kali, dan dicadangkan dibaca lepas maghrib. Tuan-tuan nak baca lepas Isya pun boleh, nak baca semalam ni pun boleh, sebelum subuh. Kalau siapa nak perpanjang lagi baca 3 kali, boleh baca di rumah, ya. Itu antara fatwa Syekh Ahmad Ali Al-Buni, ya, As-Sahibul Khazinatil Asrar. Itu kitab dah kata depan ni. Ni kitab terbaik. Jadi insya-Allah kita tapi malam ni kita ada kuliah pun berkenaan dengan nisfu Sya'ban juga, supaya tuan-tuan tahu mana asal nisfu Sya'ban, apa yang ada kelebihan pada malam itu, ya, dan apa yang wajar kita beramal pada malam ini. Maka tu kita ambil kesempatan membaca Yasin, tapi kita baca sekali untuk 3, kita punya niat 3 tujuan yang disyorkan. Pertama, kekal panjang umur dalam iman. Paling penting, kekal panjang umur dalam iman. Tuan-tuan tak kena ingat tu lah, nak minta iman kat mana tuan-tuan nak minta? Bila kita baca salamun qawlan min rabbir rahim, kita ulang 16 kali. Di situ saja ayat tu tuan-tuan ulang 16 kali, niat masuk dalam niat tu. Panjangkan umurku ya Allah di atas keimanan. Yang kedua, murahkan rezekiku sepanjang hayat. Dan yang ketiga, kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bertakwa kepadanya. Minta lagu tu, boleh tak? Jadi 3 perkara ni dan kita minta kepada Allah ketika sama-sama dengan saya baca tentang ayat salamun qawlan mir rabbir rahim 16 kali. Kenapa 16 kali? Rahsia surah Yasin ada 16 yang telah digali cari oleh para alim ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi 16 rahsia, ya. Jadi makanya kita mengambil kesempatan tu macam Fatihah, macam Bismillah 786 nasi kandang atau 786. Bismillah dia punya rahsia 786. Nah, Yasin dia punya rahsia 16. Ayat kursi 313. Nanti kita bawa lah. Jadi malam ni kita mula dengan Yasin, tuan. Ila hadratul Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaffatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ansarihi wa tayyibat tayyibat, khususan ila ruhi qadim syabani Syekh Abdul Qadir Jilani, wa khususan ila ruhi Syekh Sahibul Khazinatul Asrar Syekh Ahmad Ali Al-Buni, وخصوصا إلى الشيخ خدم الآية الكرسي الشيخ سيدنا الديربي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا التول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين ودار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علينا في رزقي فامه الله
اللهم بفضلك في الكتاب شقاوتنا وحرماننا وتردنا وإكتار رزقنا وثبت عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهنا بتجالي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويحنر مع أن يكشف ويبرم أن يكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به الأعلم إنك أنت العز الأكرم Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Tuhan yang punya kurnia dan tidaklah dikurniakan ke atas Engkau ya Allah. Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Tuhan yang Maha Pemurah dan masih lagi memberikan nikmat, terus memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang menolong orang-orang yang memohon pertolongan dan Maha Pelindung orang-orang yang mohon perlindungan, dan Tuhan memberi keamanan di sekalian orang-orang yang menakutkan. Ya Allah, andainya telah Engkau takdirkan izin-Mu pada azali bahawa kami, Ya Allah, menempah kecelakaan, sedikit rezeki, terusir dan diharamkan akan daku, Ya Allah, maka mohonlah akannya, Ya Allah, mohonkanlah agar dipupuskan apa tersebut dalam azali itu dengan kurnia-Mu, Ya Allah. Kami mohon Engkau tukar pada azali itu dari kecelakaan maupun sedikit rezeki, juga yang lainnya, agar ditukarkan ganti dengan bahagia, dengan mendapat rezeki yang akan dipergunakan kepada kebaikan. Sesungguhnya Engkau telah mengatakan sebagaimana tercantum dalam kata-katamu yang indah, Ya Allah, dalam kitabmu yang mulia, Ya Allah, diturunkan atas lidah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, yaitu firman-Mu dihafuzkan Allah sesuatu yang dikehendakinya dan tetapkan dengan keagungannya pada malam nisfu Sya'ban yang mulia ini, Ya Allah, yang memisahkan tiap-tiap persoalan dan urusan yang tepat dan yang dipastikan. Bahawa kami mohon, Ya Allah, pertama agar Engkau panjangkan umur kami di atas ketaatan, di atas keimanan, di atas ibadah dan di atas kejuruan keikhlasan. Allahumma ya mujibas sa'ilin, murahkan rezeki kami, limpahkan rezeki kami, dan Engkau redha atas kami rezeki yang Kau limpahkan kepada kami, Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim, jauhilah kami dari segala bala dan musibah, segala macam ancaman dunia dan akhirah. Jauhilah kami dari azab dunia dan azab akhirah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'a syahidin. Allahumma innaka qulta wa qawluka haqq في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل ادعوني استجب لكم وقوله اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فها نحن ندعوك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على جمالك ورسولك نبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنزل سكينة في إجابة الدعاء في إجابة الإجابة يا رحمن يا رحيم يا كريم. حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. InsyaAllah hadirin yang berbahagia, malam nisfu Sya'ban dikenal sebagai malam yang telah diperkenalkan oleh baginda besar Nabi SAW melalui Sayyidina Jibril AS. Saya bawa sedikit rangkaian asal puncanya berlaku yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Lafaz nisfu Sya'ban adalah mengikut kata bahasa Arab dipanggil terkib idhafi. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia tahu nisfu Sya'ban tu dalam bahasa Arab lafaznya adalah lafaz terkib idhafi
yang terdiri daripada lafaz nisfu yang artinya setengah ataupun separuh. Adapun Sya'ban adalah nama bulan yang ke-8 daripada bulan-bulan Islam. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, kamus dia kata innama sumya sya'banu sya'banan li'annahu sya'ba ay dhahara baina syahra Ramadan wa Rajab. Hanya sahaja dia kata dinamakan akan bulan Sya'ban ni dengan nama Sya'ban kerana bahawasanya iaitu Sya'ban artinya zahir, menonjol di antara dua bulan Rajab dan juga Ramadan. Mengikut dalam Raudatul Ulama yang riwayat daripada baginda besar Nabi SAW, Rasulullah bertanya, atadruna lima sumya Sya'ban? Rasulullah tanya, tahukah kamu apa sebab bulan itu dinamakan Sya'ban? Qala Allah wa rasuluhu alam. Maka para sahabat kata, Allah dan Rasul sajalah yang mengetahui. Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairun kathir, atau kama qala, kerana bahwasanya tasya'ub ni cabang-cabang, bercabang-cabang padanya kebaikan yang banyak, maka itu dipanggil Sya'ban. Dalam bulan ini banyak kebajikan yang kita boleh lakukan, dan setiap-tiap kebajikan yang kita buat itu diterima dan diberi ganjaran yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding bulan-bulan lain melainkan Ramadan. Maka dengan itu diartikan bahawa fadilah Ramadan ini saya bawa sedikit rangkaian daripada hadis mengikut dalam Zubratul Wa'idin riwayat daripada Abu Nas bin Sa'id daripada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba terjemahkan seberapa boleh. Dia punya maksud sebab panjang kita perlu masa di sini. Makna kata tatkala lama kanatil lailatu salisa asharata min Sya'ban atani Jibril faqala ya Muhammad qum faqad jaa waqt at-tahajjud ila akhir hadis. Tatkala dia kata adalah pada malam 13, bukan malam ini, malam 15. Malam 13 Jibril mai dekat Nabi ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka datang Jibril pada malam 13 dalam bulan Sya'ban. Maka Jibril kata datang kepadaku, Nabi kata, seraya kata, ya Muhammad, bangun engkau, maka sesungguhnya telah datang waktu untuk bertahajud, supaya dapat engkau bermohon akan maksudmu tentang umatmu, minta untukmu dan untuk umatmu. Maka Nabi pun lakukanlah, yakni bersemayam tahajud dan berdoa. Lalu datang pula Jibril ketika bersinar subuh Jibril datang berjumpa Nabi seraya berkata, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu sepertiga daripada umatmu. Tak semua, Tuhan tak bagi umat kamu semua kepada kamu. Dia bagi 1/3 saja. 2/3 pergi mana? 2/3 na'udzubillah, kita mohon perlindungan. Ya. Maka menangis Nabi SAW, ya. Nabi pun menangis bila Nabi Jibril kata 1/3. Nabi pun menangis. Datang lagi terkait kepadamu pada malam, maka menangis Nabi SAW. Jibril pun khabar kepada aku tentang umatku yang 2/3. Ya Jibril, 2/3 lagi umat aku nak timbul mana? Pasal apa tak bagi dekat aku? Ini bertanya Rasulullah kepada Jibril. Jawab Jibril, aku tak tahu. Madri. Maka datang pula Jibril pada malam yang ke-14. Semalam lah, kemarin lah. Semalam. Ni malam 14 ni, tidak, ni malam 15, malam 14. Seraya berkata, ya Muhammad, bangun engkau dan bertahajud. Suruh Nabi sembahyang tahajud. Jadi kita setiap malam buat tahajud, kita kena buat tahajud lah. Maka Nabi pun lakukanlah sembahyang tahajud tu. Maka datang pula Jibril pada waktu fajar subuh. Nabi mari dijumpa di Jibril. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah berikan kepada kamu, umat kamu 2/3. Kemarin 1/3. Pagi hari ini 2/3. Naik 1/3. Maka Nabi pun menangis lagi. Kata Rasulullah, ya Jibril, khabar pun kepadaku tentang 1/3 umatku yang tinggal. 1/3 lagi umat aku ni di mana? Ya, sahut Jibril, aku tidak tahu. Kemudian datang pula Jibril pada malam yang ke-15.
kita jumpa pada malam ini dipanggil malam Bara'ah. Malam Bara'ah, ya. Ada sembahyang sunat Bara'ah tapi jangan buat. Mengikut Al-Imam Nawawi dan dalam Syarah Muslim, mengikut Ibnu Hajar Asqalani dan Fathul Bari, dia adalah bid'ah. Bid'ah yang berat, bukan bid'ah ringan, bid'ah berat. Jangan buat. Tu. Kita boleh sembahyang seorang-seorang lah. Kalau nak sembahyang jemaah pun ambil untuk fadilah jemaah. Jangan khusus kerana sembahyang Bara'ah. Boleh? Ya. Betul-betul nah. Ya. Kemudian datang pula Jibril pada malam Bara'ah, malam kelepasan, malam ke-15. Maka dia kata, ya Muhammad, ini khabar gembira kepadamu. Ya Muhammad, semuanya Allah telah berikan kepadamu, seluruh umatmu diserahkan kepada kamu. Itulah kelebihan, dengan syarat bahawa mereka tidak menyemutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang kita nak faham. Jadi jangan ada syirik. Apa juga unsur syirik jangan ada. Syirik besar, syirik kecil, syirik zahir, syirik yang tersembunyi. Jangan ada juga apa-apa unsur yang bernama syirik. Jadi kita kena kenal, kena kuasai ilmu tauhid dengan sepenuh, dengan sebaik-baiknya, supaya kita dapat mengikiskan habis-habisan syirik dalam lubuk jiwa kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, yakni setelah kematian. Ini di antara yang disebut oleh musannif. Kemudian kita melihat sedikit tentang rangkaian amal ibadat yang kita nak buat. Siapa yang tidak diterima doa malam ini? Mengikut Syekh Ahmad Ali Al-Buni, pengarang penyusun kitab Khazinatul Asrar, disyorkan kerana kelebihan-kelebihan surah Yasin. Banyak kelebihan surah Yasin, tuan-tuan. Saya cuma nak sebut, tuan-tuan pun maklum. Antaranya Yasin ini adalah jantung Al-Quran. Ada hadis Rasulullah mengatakan, apabila seseorang itu menghadapi apa-apa kesulitan, sesuatu masalah, sesuatu tekanan yang ia tidak dapat ataupun tidak nampak jalan-jalan penyelesaian, maka bolehlah dia memohon kepada Allah dengan membaca surah Yasin. Sampai kepada ending kita tak ada cara dah nak buat. Sebab tu kita lazimlah, kalau ada orang sakit teruk-teruk sampai dah tak ada jalan nak berubat, doktor pun kata buat balik rumah lah, masa tu baru kita panggil orang baca Yasin. Dia tak? Sepatutnya Yasin kena baca awal, jangan tunggu balik rumah. Masa dia duduk sakit tu mau baca. Betul lah. Ni kita tunggu dah tak ada apa dah baru baca Yasin. Kita bawa Yasin last. Tak betul ya. Sepatutnya kena bawa Yasin awal. Itu perkara dia. Baca Yasin, mohon kepada Allah sampai kepada Mubin. Dia ada 7. Mubin. Tang Mubin tu minta kepada Allah sampai salamun qaulan min rabbir rahim. 16 kali minta bagi sembuhlah saudara kami ini. Begitu ya, insya-Allah. Jadi itunya kata Nabi. Maka justrunya kalau kita ada apa-apa masalah yang timbul, jadi kita tidak ada jalan untuk menyelesaikan, maka bolehlah kita membaca surah Yasin, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah akan memberikan kepada kita. Ringkasnya tuan-tuan dan puan, ya. Ada beberapa jenis orang yang doa dia pada malam ni Tuhan tak terima, tuan-tuan. Kita jangan terlibat. Jangan terlibat. Saya baca hadis dulu tentang kebesaran hari itu. Baginda Rasulullah SAW menyebut, Atani Jibrilu layatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad, hadhihi layatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ya, malaikat Jibril datang kepada aku, Nabi kata, pada malam nisfu Sya'ban. Saya berkata, wahai Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu rahmat dibuka, yakni 300 pintu. 300 pintu rahmat dibuka pada malam ini. Allah, ya Allah, punya besar tuan-tuan. Minta kepada Allah rahmat. Jangan tinggal peluang ni. Malam ni kita lebih berjaga sikit. Besok kita puasa. Hari ni kita puasa, besok kita puasa. Kalau puasa besok saja makruh. Kalau puasa besok, kalau hari ni tak puasa, besok kita puasa, kena ambil hari Sabtu. Ya, kena ambil hari Sabtu. Dia kena campur dengan hari Sabtu. Kalau kita ambil hari ni, besok Jumaat boleh 1 hari. Jadi 2 hari lah. Kalau tak puasa hari ni, tuan-tuan puasa besok, tuan-tuan boleh campur dengan hari Sabtu. Kalau tak puasa, tak apalah, nak buat macam mana. Tak puasa tak apalah, makan lah. Nak
sebab je mana. Itu kita cerita begitulah. Tapi baiknya puasa lah. Besok kita puasa sebab kita nak rahmat Allah malam ni berpanjangan kepada kita. Dan boleh kalau besoknya tuan-tuan sedekah, tak banyak, sikit pun boleh. Tak siapa pun kita cari orang miskin, siapa-siapa yang wajar boleh terima sedekah, sedekahlah RM1 ke RM2, sedekah walaupun dengan dengan sedekah yang dengan satu nisbah yang kecil. Maka itu dia kata tadi, ini disebut oleh tadi ini, faqum wasalli warfa' ra'sak wa yadayka ila samai. Dia kata, wahai Muhammad, bangun malam ni kamu sembahyang, kamu angkat kamu punya wajah, kamu punya kepala, kamu tadah kedua tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi al-laila. Nabi pun tanya dekat Jibril, malam ni malam apa? Ketika itu Rasulullah berada di mana tuan-tuan? Rasulullah berada di tanah perkuburan Baqi'. Tanah perkuburan Baqi' di Madinah. Di Madinah dekat Masjid Nabi ada tanah kubur, dipanggil Baqi'. Nabi ada di kubur. Aisyah pergi cari Nabi di kubur. Faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin min rahmah. Malam ni kata Jibril, malam di mana Allah telah buka akan pintu-pintu rahmat sebanyak 300 pintu. Masya-Allah ya. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Dan Allah Subhanahu wa mengampunkan semua orang Islam pada malam ni, yakni pada mereka itu dengan syarat mereka tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Itu satu syarat yang kita habaq mula tadi ya, syai'an, illa yang pertama tadi, illa man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mudmina khamrin au musiran ala zina au akila riba au aqal walidain au namama au qati'ar rahim. Nauzubillah. Inilah kumpulan orang-orang yang doa dia tak terima, Tuhan tidak ampunkan dosa dia malam ni, tak dapat. 3 pintu rahmat yang Tuhan buka malam ni dekat dia tak ada habuan. Siapa mereka tuan-tuan? Yakni pertama sekali orang yang mengamalkan ilmu sihir, tukang sihir. Tukang sihir. Isteri ke sihirkan suami, suami sihirkan isteri ke, isteri tak mau suami menikah lain, dia bubuh apa-apa dalam makan bagi suami, dia dengar kata dia, habis cerita. Buat apa-apa pun cara mana, itu dia panggil sihir tuan-tuan. Baik, Syekh Muhammad Abduh, Rektor Al-Azhar, dia kata sihir yang telah dikenal pasti dalam dunia antara bangsa sekarang ini ada lebih kurang 218 jenis sihir, termasuk hipnotism. Hipnotism pun dia kata sihir. Siapa kata? Rektor Al-Azhar, Syekh Muhammad Abduh. Itu dia. Nombor 1. Nombor 2, tukang nujum. Tukang nujum tengok nasib. Tengok nasib kita. Hang ni nak jadi apa hari ni? Mai aku tengok tapak tangan hang. Nampak tak? Duk baca-baca. Kita sebut apa? Fortune teller. Fortune teller. Duk tengok orang punya nasib, duk tengok burung. Itu semua nak kena jaga tu nak. Kemudian orang yang bermusuh-musuhan selalu berkeliling. Banyak musuh dia. Well known, dia pergi di mana ada aja orang gaduh dengan dia. Nampak tak? Masuk masjid, bergaduh dalam masjid. Masuk di rumah, masuk dalam rumah. Masuk di pasar, bergaduh dalam pasar. Masuk dalam syarikat, bergaduh dalam syarikat. Kira duk bergaduh ini jenis ni memang Tuhan tak terima dekat dia. Dia punya doa dan Allah tidak mengampun. Orang yang terus minum, terus menerus minum arak. Minum arak. Sama ada dia tak minum, dia berhenti saat mungkin ada pasal pasal sakit ke apa ke, tapi hajat dia punya niat, aku sembuh nak sambung minum balik. Nampak tak? Itu dia panggil orang yang terus menerus minum arak, dia kata. Terus menerus berzina. Tak ada peluang nak berzina, tapi ada keinginan. Kalau ada peluang bertembung, berjumpa, aku akan zina. Na'udzubillah. Mohon perlindungan tuan-tuan. Orang yang terus berzina, kemudian orang yang makan riba. Yang makan riba. Riba ni Nabi kata tidak ada orang yang boleh lari daripada riba. Memang tak ada siapa pun boleh lari daripada riba tuan-tuan, tapi jangan pergi cari.
Boleh tak? Jangan bicari, jangan usaha bicari, jangan redha dengan riba. Nampak tak? Redha bila nak buat macam mana? Terpaksa, ya. Kita kena ada perasaan benci dan sedaya upaya kita kena benci dengan hati. Walaupun kita tak boleh tolak dengan tangan, tak boleh tolak dengan mulut, kita kena tolak dengan hati. Kena ada begitu kan. Nabi kata bila kita nak mungkar. Jadi riba ni memang Nabi kita tak boleh lari. Tuan-tuan tak ada hutang apa, tapi tuan-tuan nak jalan raya kerajaan buat, kerajaan ada riba. Kita kena riba. Kita kena riba calit. Nampak tak? Kerajaan buat jalan raya hutang. Mana boleh bayar cash? Nampak tak? Ya. Jalan raya tu selalu dia buat tu. Maka tak dapat tidak. Kita naik kereta, kita beli cash. Kita sendiri tak ada hutang, tapi kereta kita gelek atas jalan raya yang diproses atas urusan riba. Nampak tak boleh lari? Kena juga sikit. Betul tak? Kita pergi simpan di bank, kaunter Islam. Kaunter Islam. Kita tak ambil kaunter komersial. Tapi bank tu menguruskan urusan komersial. Kita kena juga dia punya tempiah. Nampak tak? Tapi jangan purposely, sengaja kita pergi cari riba pasal kita nak keuntungan. Nampak tak ya? Ini kita nak kena faham begitulah. Jadi kemudian lagi derhaka kedua ibu bapa. Orang yang derhaka ibu bapa, tuan-tuan, nauzubillah. Jadi makanya kalau kita dah derhaka ibu bapa kita dah mati, macam mana cara kita nak atasi, tuan-tuan ya? Nak pergi jumpa di kubur, cakap dengan orang Korea. Jumpa bapa ampun dosa aku, boleh? Tak boleh. Di kubur tak boleh cakap begitu. Ini Koreanism. Kita Islam tak ada begitu. Kita kena buat perkara-perkara yang baik, lakukan perkara yang baik, lakukan jariah, sedekah, wakaf, bagainya kita bubuh atas nama ayah kita, ibu bapa kita yang kita telah derhaka kepada. Itu cara out. Nampak tak? Jadi macam tuan-tuan mari kuliah ilmu, pergi mengaji ilmu ni, kuliah ilmu tuan-tuan duduk ni, mak bapak tuan-tuan dalam kubur, Tuhan ampun dosa ke? Mak bapak kita dalam kubur sekarang ini berada dalam keadaan taman syurga, sebab anak-anak dia berada di taman syurga. Raudah Nabi kata tadi ya. Ini adalah raudatul jannah ya. Kalau orang sembahyang Masjid Madinah ada raudah ni lah cerita dia. Raudatul jannah, taman syurga ni apa dia? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis muzakarah ya. Jadi bila kita duduk majlis muzakarah, Allah SWT ampun mak bapak kita, tok nenek kita, tuan-tuan dalam kubur. Nampak tak? Jadi kalau kita pernah derhaka mak bapak kita akan ampun kita dalam kubur. Ya Allah, aku redha lah nak aku tak tidak tuntut apa-apa di akhirat. Tengok dia duk hantar punya pahala dekat aku. Masya-Allah. Tapi ini bukan ultimatum. Ultimatum apa? Aku boleh derhaka kat bapak aku mati aku sedekah. Tak boleh lah. Jangan ada ultimatum macam tu, tak betul lah. Awal-awal dia derhaka. Daripada mati besok, aku hadiahlah Fatihah kat mereka. Aku buat tahlil. Tak mau macam ni tak jadi. Kita kena usaha sebaik mungkin untuk menghindari jauh daripada derhaka. Lagi, orang yang suka bawa mulut mengadu domba bagi orang gaduh. Bawa mulut bagi orang gaduh, dia juga mengadu domba. Domba ni kambing bibiri. Memang kambing bibiri punya perangai tu. Nampak tak? Bawa mulut bagi orang gaduh. Dan orang yang pengabih, Nabi kata siapa yang pengabih tadi ini waqati'ar rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim. Tuan, yang ni lah paling berat sekali, yang memutuskan silaturahim ni. Kita ada dalam majlis ni tuan, majlis ni tadi kita doa Yasin kan, doa ya. Kalau ada di antara tuan-tuan yang memutuskan hubungan silaturahim, doa kita tak naik ke langit tu malam ni. Ni ada hadis sahih ni ya. Kalau ada di antara kita di sini yang putus hubungan silaturahim, tak cakap adik-beradik, tak cakap abang adik, tak cakap adik kakak, nampak tak? Tak cakap mak menekan. Itu erti yang betul panggil. Tadi kita doa penat ya tuan-tuan. Penat. Doa kita tak naik ke langit tuan-tuan. Itu dia punya halangan dia. Maka itu kalau kita nak doa malam ni, kalau kita ada terasa kita terlibat hari ni, malam ni kita terlibat, tak balik rumah minta ampun, kontak balik orang yang kita putus hubungan ni. Boleh tak malam ni? Baru doa tadi naik. Kalau tidak tersangkut, tak sampai ke langit, tentu rugi kita. Inilah di antaranya yang kata tadi. Maka Rasulullah pun begitu syukur kepada Allah. Maka dengan kata itu, kata ulama mengikut Atha bin Yasar, sesudah malam kita malam Sya'ban ni kita ringkaskan. Malam ni tuan-tuan ada lagi hubungan dalam Zadul Ma'ad ada sebut
malam ini juga kita dapat rekod buku baru. Kita tiap-tiap tahun ada buku rekod, ya, buku Raqibun Atid, ya, ada buku ditulis pahala kita, ibadat kita, kebaikan kita, ya, kelalaian kita ditulis. Jadi malam ni kita setahun ada satu buku, tiap-tiap tahun satu buku, kita ada satu buku. Nah, jadi tahun dia punya buku, ending dia buku ni ialah pada malam ni. Malam ni. Tuan-tuan punya buku rekod lama-lama, malam ni last dia kena pergi simpan di akib ketuhanan, bukan akib negara. Akib ketuhanan tau, kena simpan. Kalau buku tu bagus, disimpan di mana tuan-tuan? Dia simpan di Illiyin. Kalau buku tu tak elok, na'udzubillah, disimpan di mana? Sijin. Tengok dan mutaffifin, wailul lil mutaffifin, buka surah tu baca, kalla bal rada ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum. Sil, siapa tak boleh baca? Orang-orang yang abrar, orang-orang yang taat, orang-orang yang mabrur. Abrur tadi ini kitab mereka ada di mana? Illiyin. Tengok Tuhan kata. Faham ya? Jadi maka itu dia keluar kitab baru. Tapi kitab malam ni keluar kosong. Kitab baru kita untuk tahun Na'man ni kosong tuan-tuan. Tak ada apa. Jangan bagi comot. Lepas tu kita doa malam siap-siap. Doa siap-siap supaya dia akan masuk takdir yang baik. Bila nak masuk takdir tu? Bila buku tu nak rekod, nak pula buka malam Lailatul Qadar. Tu dia. Tengok Tuhan bagi masa lagi kita nak. Sebab tu Nabi lepas 15 Syaban Nabi tak puasa. Nampak tak? Sebab dia tunggu sampai masuk Ramadan. Ya. Jadi malam ni buku kosong, buku lama dia buku dah, 3 buku kosong. Nampak tak? Jadi malaikat catat juga, yang lain dia catat, bukan 15 ni free boleh buat apa dah. Jangan salah faham pula dah. Buku tu lain, malaikat hafazah jadi saksi. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi kamu ada hafizin, sentiasa monitor kamu tuan-tuan, Jadi ingat, Jadi maknanya kata pada malam ni buku kosong main, buku lama ada simpan. Buku kosong tu dia akan tulis mula nak catat rekod pada malam Al-Qadar. Pada malam tu siapa yang mau berjaga pada malam Qadar, Nabi pula bagi hint dekat kita. Cari pada malam-malam ganjil, ya, sesudah pada likur yang ketiga. Likur pertama 1 sampai 10, likur yang kedua 11 sampai 20, likur yang ketiga 21 sampai akhir Ramadan. Itu dia panggil likur. 3 likur ada. Jadi kita kena masuk pada likur yang ketiga. Nabi kata cari pada malam likur yang ketiga bermula malam 21. Al-Imam Syafi'i kata bermula pada malam 21 hingga akhir Ramadan. Hendaklah kamu lazim dan banyak menghidupkan malam, banyak berjaga, kerana kamu menunggu malam Al-Qadar. Malam itulah malam yang akan diturunkan takdir kepada kamu. Takdir apa dia panggil? Takdir sanati, takdir tahunan. Kemudian daripada takdir tahunan tu dia pecah jadi takdir harian, takdir yaumi. Kullu yaumin huwa fi shan. Al-Quran kata tiap-tiap hari Allah bekerja. Duk takdir kita, hari ni makan apa, besok makan apa, nampak tak? Dia perkecil lagi daripada takdir tahunan, perkecil jadi takdir harian. Faham ya? Dia ada 8 takdir mengikut Asy'ariyah, 8 takdir tuan-tuan. Kalau kita mengaji sungguh, kena mengajilah sungguh-sungguh baru boleh faham dulu. Jadi maknanya kita akan tempuh pada malam yang berikutnya dia kata tadi ni, iaitu pada malam Qadar. Kebetulan malam Qadar tu Allah turunkan satu promosi. Promosi. Ya? Antara hamba-hamba Allah ada yang Tuhan bagi promosi. Cabutan bertuah. Jabatan bertuah dia tadi ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu lebih baik pada 1000 bulan. Bukan 83 tahun tak. Banyak orang duk kira 83 tahun kan. 83 tahun sikit lah. Sikit 83 tahun. 1000 bulan ni maknanya banyak mengikut dalam sastra Arab.
Kalau 1000 tu makna kita terlalu banyak, tak boleh kira. Faham tak? 3 makna sempurna, 40 makna kita cukup. Nampak tak? 3 makna sempurna, 40 makna cukup. 7 kata abdal. Nampak tak? 7 kata abdal. Ya, 1000 kata terlalu banyak. Kita pun duk kata kan, dalam masyarakat kalau cakap apa, kalau bisa orang Melayu lah, dia nak pesan, dia pesan kat kawan, dia tak boleh dengar. Aku duk pesan kat dia beribu kali, tahu tak? Beribu kali. Dia tak, kawan tu apa, beribu baru kata 2 kali. Kita tak pernah kata. Kalau orang kata beribu kali, kita dah boleh terima. Makna kata banyak kali dah aku duk perenyak dekat hang, tak boleh dengar. Nampak tak? Kita dah guna orang Melayu, bahasa Melayu ni sudah ambil hampir 60% daripada bahasa Arab, ya. Urdu satu lagi, Melayu satu lagi. Ambil nama Arabnya dah 60%, tuan-tuan. Kalimah Arab banyak kita pakai tak? Tinggal lagi kita ubah suai je lah, ya. Antaranya yang tadi ini beribu lah, ya. Jadi maka tu 1000 ni makna terlalu banyak. Barang siapa yang dapat anugerah malam tu, maka Allah akan berikan amalan dia senilai sebanyak 1000 bulan. Ini ada hubung kait dengan seorang Nabi, nama dia Sam'un. Orang putih panggil the Samson. Sam'un, Samson and Delilah. Ada gambar dulu kan. Yang ni ada sebut dalam Bible, dalam Old Testament ada sebut. Dia kata siapa depan ni? Samson. Sam'un ni dia seorang nabi, bukan rasul. Tapi mengikut apa nama Syekh Wanza' bin Al-Fatani dalam Faraidul Faraid ada kitab dia kata Sam'un ni juga salah seorang pada 313 rasul. Salah seorang, one of the 313 rasul, nama dia Sam'un. Sam'un ni dia banyak menolong orang miskin, banyak menolong rakyat jelata daripada raja yang zalim. Nampak tak? Jadi raja ni cukup marah, dia nak tangkap tak boleh. Sebab dia terlalu kuat, very powerful. Ya. Cukup hebat. Dia boleh pergi tangkap harimau, singa, bukit hidup-hidup buat balik. Bayar tengoklah, dengan tak ada luka. Dia boleh pergi tangkap singa bukit hidup-hidup. Kalau singa bukit boleh ganggu orang nak berjalan, dia mana tak boleh. Orang habaq dekat dia, dia pergi tanggung singa tu buat balik. Nampak tak? Hidup-hidup. Apa nak bunuh pun boleh, apa nak simpan pun boleh. Nampak tak? Macam tu lah Samson. Akhirnya raja macam mana cara kita nak pemati orang ni, macam nak tangkap dia, apa cara? Maka dia guna dia punya dayang. Dayang ni nama Delilah. Nampak tak? Arab kata dalulah. Dalulah dalam Zadul Ma'ad ada sebut ni. Nak? Kemudian si dalulah ni dipujuk rayu dekat dia. Kita ni kalah dengan perempuan, tuan-tuan. Ya. Apa cerita pun, nombor 1 kalah dengan perempuan, nombor 2 kalah dengan duit. Dia tak? Itu saja. Orang alim kot mana pun sogok kalah. Bal'am Ba'ura, seorang wali Allah zaman Nabi Musa pun jatuh kerana perempuan, ya. Itu dah nak. Jadi pendek kata, dia ni antak bidulah lah, dalulah pergi jumpa dia. Dalulah ni lah pujuk rayu abang, comel abang tu macam-macam. Penghabis bagilah abang tu minum sikit tu dia. Nampak tak? Kuat macam mana sekali pun arak mesti jatuh. Nampak tak? Mat Indra, kita tahu kepala komunis Melayu dulu. Hebat, bukan orang salah, ya. Pejuang komunis Melayu orang bagi dah, ya. Mat Indra, tuan-tuan, ya. Kebai, nak tangkap tak boleh, nak tembak tak boleh, hilang gaib. Nampak tak? Tapi jatuh tak mana? Kena ubat tidur habis. Ubat tidur tak ada ayat boleh lawan dia. Nampak tak? Ya. Sleeping tablet tak ada. Hang baca ayat apa pun mesti kena lena. Imam Syafi'i sendiri pun terpaksa kena baca, ya. Kena baca beberapa ayat nak jaga malam sampai kena bawasir, ya. Imam Syafi'i, tuan-tuan, ya. Jadi makanya dia pun minum arak, mabuk. Orang tak pernah minum arak, orang tak bisa hisap rokok pening. Nampak tak? Tak apa kena arak lagi pening lah. Dah pening. Abangnya kekuatan ni duduk tak mana. Macam mana abang boleh kuat? Dia kata kekuatan dia di rambut dia. Nampak? Dia kata rambut. Nampak tu rambut? Dan malam tu dia potong rambut dia. Potong rambut dia botak, dia sedang-sedang. Daripada mabuk, dia pegang rambut tak ada habis. Saja Allah bagi kekuatan di rambut rupanya. Dah. Tidak. Maka tangkap tu, korek dia punya mata, nampak tak, ya. Korek dia punya mata, cucuk dia punya telinga, ikat dia rantai apa tadi ni, serabat kuping rotan ada apa semua dah, sampai luka habis badan-badan dia semua, ya.
maka dia berdoa kepada Allah. Salah sebab dia leka, lalai duk birayu, duk layan orang perempuan ni. Itu dia punya kelalaian. Dia mohon kepada, ya Allah Tuhanku, sekiranya kau ampunkan aku, engkau kembalikan semua indera aku, engkau pulihkan segala kesihatanku, engkau baik pulih segala kehidupanku, dan engkau pulangkan aku pada asalnya. Aku berjanji, aku akan beramal selama 1000 bulan. Itu dia, nampak tak? Aku akan beramal selama 1000 bulan. Cerita ni sahabat-sahabat dengar terdiam. Allah, untunglah dia bayar. Dah buat maksiat, dah kena hukum, boleh hidup lagi, dapat 1000 bulan. Kita ni apa ni? Umat Muhammad 60 tahun, 70 tahun. Umat Nabi kita 60-70 tahun, tuan-tuan, tak boleh lama. Maka itu tu turun, inna anzalna tu, hang tak payah pergi timbang rambut panjang, hang tak payah pergi tanggung singa bukit bawa balik, hang hidupkan menurut qadar, dapat amalan 1000 bulan. Sama kuat lebih daripada sama'un. Ini lebih kita lah, tuan-tuan. Nampak tak? Ringkas kalah nak. Jadi sahabat-sahabat terubat jiwa mereka kerana mereka dapat satu jalan, ya, sebab dia sangat-sangat terlioklah merindui kalau dapatlah macam mana kehidupan si Sam'un tadi ini, alangkah betuhnya. Orang dulu umur panjang-panjang, boleh amal banyak. Kita umur singkat sikit, macam mana aku amal banyak, tak ada masalah. Nampak tak? Senang umat Muhammad, tak payah penat-penat taruh rambut panjang, tak payah duk pergi tanggung singa bukit bawa balik. Nampak tak? Hanya dengan dirikanlah, hidupkanlah malam-malam qadar. Itu pun Nabi bagi peluang lagi pada likur yang terakhir. Nampak tak? Malam-malam gaji. Ibn Qayyim al-Jauzi kata, berbetulan Rasulullah bercakap tu ketika puasa Nabi itu pada bulan yang tak cukup 30 hari. Nabi cukup 30 hari, 2 bulan, sebulan ni. Lain semua korang tak cukup 30. Yang cukup 30 satu hari, 1 bulan, 1 tahun ni. Maka dengan kerana tu, ketika Rasulullah bercakap tu, cari pada malam-malam ganjil, yang ni pada bulan yang Rasulullah puasa tu, dia 29 hari, tuan-tuan, bukan 30. Ibn Qayyim al-Jauzi kata, kalau puasa jatuh 30 hari, cari dalam malam-malam genap. Nampak tak? Yang tahun ni saya ingat genap kan? Tahun ni kita puasa cukup 30 kan, ya. Start kita raya pun raya dah. Kita puasa pun 3, kita raya pun 3. Cukup 30 hari, insya-Allah. Ambil Ibn Qayyim punya, kita buat dua-dua. Rasulullah pun kita ambil, fatwa Ibn Qayyim al-Jauzi pun kita ambil. Ibn Qayyim ulama besar, sekali mengajak 70,000 orang mengaji. Ibn Qayyim al-Jauzi, tuan-tuan, masya-Allah, ya. Jadi maknanya kata kita ambil dua-dua. Hidupkan 10 malam, boleh tak? Jangan tunggu ganjil, jangan tunggu genap. Start pada malam 21 sampailah akhir bulan. Tiap-tiap malam, tuan-tuan, pukul 3:30, 4 bangun. Paling lewat nak bangun pun pukul 4. Dah ni keadaan lah. Pukul 4 pagi, tuan-tuan bangun, buatlah amal ibadat, qiyamul lail, banyak beribadah. Nampak tak? Tak payah ceramah, tahu tak? Tazkirah memang tak payah. Bulan ni bukan bulan tazkirah, tak. Bulan amal, bulan musabaqah. Nampak tak? Itu je. Jadi kita kena berlumba-lumba untuk amalan, tuan-tuan, ya. Potong buang ceramah-ceramah, tunggu lepas Ramadan baru cakap. Nampak tak? Semayang tarawih penuh, buat 20. Nampak tak? Lagi banyak sujud, kita banyak kepada Allah. Jangan berkira tenaga, minta kepada Allah, ya Allah bagi aku afiat kesihatan supaya aku dapat menghidupkan malam, dapat semayang tarawih dengan 20. Minta kepada Allah, baru Tuhan bagi. Kalau sendiri kita memang tiada lah. Minta kepada Allah, Allah akan bagi, tuan-tuan, kepada kita, insya-Allah. Yang itulah boleh saya pesan pada penonton pada malam ini. Insya-Allah moga-moga kita berada masjid khususan pada malam ini, beroleh rahmat Allah, beroleh maghfirah, ya, musyahadah, dan juga musa'adah pada malam ini. Betul. Akhir kalam subhanakallah bihamdik wa tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa ya Rahman ya Rahim ya Karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawarta al-ardh syamsika abadan abada. I'tina musa'adah wa maghfirah wa musyahadah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz ya Mukhtar ya Dzal Jalali wal Ikram ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Dzal Arsyil Majid
يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود أغنى بحلال حرامك وبطاعتك مقصيتك وبفضلك عمن سواك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لنا ذنوبنا واغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائل يا خير المسؤولين وصل اللهم على جمالك ورسولك محمد مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبارك تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.